Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam perbincangan asas tajwid Al-Quran siri yang ke-11 dalam membincangkan huruf hijaiyah dan mengenali huruf hijaiyah, menulis huruf hijaiyah, iaitu huruf yang ke-9, huruf Dzal. Oleh itu, saya mohon sebelum kita mula perbincangan kita berkenaan huruf Dzal ini, agar sahabat-sahabat semua dapat iaitu subscribe, mencari subscriber, atau yang baru mendengar, subscribe, kemudian like dan kemudian share kepada sahabat-sahabat yang lain, teman-teman yang lain. Semoga dengan perbincangan kita ini bukan saja kita mendapat pahala, tetapi dengan sebab share pada orang ramai dan sahabat-sahabat yang lain, maka mereka dapat belajar dan kita juga dapat pahala, dan mereka juga dapat pahala. Banyak faedah rahmah Allah yang kita perolehi dengan mengikuti perbincangan asas tajwid Al-Quran yang kita lalui tiap-tiap hari ini, insya-Allah. Dan kita mulakan dengan pengenalan dan bagaimana menulis huruf Dzal. Huruf Dzal, dia ada titik di sini, dan saya akan padam, dan mula-mula kita menulis dulu huruf Dzal itu. Namanya Dzal, iaitu lepas tu baru kita cari maharajnya di mana. Baik. Kalau menulis daripada dia macam dal, iaitu sama juga daripada kiri bawa ke kanan, menurun dan kemudian naik sikit. Kemudian di bawah titik saja, iaitu dia macam dal tapi menerima titik. Baik. Dia ada mempunyai satu nama saja, iaitu Dzal. Kemudian boleh bersambung dengan huruf sebelumnya sahaja. Dan huruf Dzal adalah huruf yang menerima titik. Dan makhraj huruf Dzal ini iaitu antara belakang lidah, iaitu belakang hujung lidah kita, iaitu kalau lidah gini, kalau saya ambil pada atas lidah, maknanya ini hujung lidah, maka sini saja, ini belakang hujung lidah. Kawasan hitam ni kawasan hujung lidah. Jadi kita letakkan bertentangan dengan dua gigi kacip atas, iaitu gigi kacip yang ini. Ini gigi kacip, ini hidung kita, ini bibir kita, ini gigi kacip. Jadi lidah kita, belakang lidah di sini. Iaitu di sinilah makhraj huruf Dzal keluarnya. Iaitu cuba sahabat-sahabat semua letakkan gigi kacip itu bertentangan dengan ujung lidah, iaitu kemudian lepaskan, sebutkan Dzal. Jadi itulah cara menyebut makhraj huruf Dzal. Dan dalam menyebut huruf Dzal ini, dia mempunyai 5 sifat di sini. Pertama, kita dah biasa dengar, iaitu sifat jahar, di mana nafas kita tertahan masa menyebut huruf Dzal, kerana kita nak meletakkan makhraj dia betul-betul mengikut makhrajnya. Kemudian dia adalah bersifat rakhawah, suara kita terlepas, iaitu terus terlepas apabila menyebutnya Dzal gitu. Kemudian istifal, pangkal lidah tidak terangkat. Kemudian yang kita biasa dengar juga infitah. Kebanyakan huruf hijaiyah ni mempunyai dua sifat ni, istifal dan infitah, iaitu antara lidah dengan langit-langit terbuka menyebut huruf Dzal. Kemudian yang terakhir, sifat yang terakhir ialah ismat, iaitu tertegah daripada segera terkeluar, iaitu kerana kita nak meletakkan makhraj Dzal itu di belakang gigi lidah kita, hujung lidah, dan nak menentukan dia berada di bertentangan dengan dua gigi kacip atas, ataupun kita panggil gigi gunting, pun sama juga. Jadi dia mencegah daripada segera terkeluar huruf Dzal itu. Lagi sekali saya ulangi, iaitu bagaimana nak menulis huruf Dzal, iaitu dari kiri bawa ke bawah kanan dan mendatar sikit, naik atas sikit, dan bubuh titik. Dapat itulah dia cara menulis huruf Dzal. Saya harap dengan ini semua orang dapat menulis huruf hijaiyah dengan baik. Walaupun tak lawa tak apa,
tapi kita faham bahawa huruf zal begitu bentuknya. Baik. Saya ulangi, huruf zal mempunyai satu nama. Dia boleh bersambung dengan huruf sebelumnya sahaja. Dan kemudian huruf zal ini menerima titik. Dapati ada satu titik atas huruf dal, ada satu titik. Jadi huruf zal. Baik. Mahrajnya antara belakang hujung lidah bertentangan dengan dua gigi kacip atas. Maknanya dia punya mahraj sama dengan mahraj apa? Kalau yang kita belajar yang lepas. Iaitu mahraj tha. Sama mahrajnya dan sifatnya pun sama. Kemudian kita pergi pada sifat hurufnya, iaitu jahar, nafas tertahan, rahawah, suara terlepas, nafas dengan suara lain, iaitu jadi bezanya tu. Baik. Istifal adalah pangkal lidah tidak terangkat masa menyebut huruf zal. Kemudian infitah antara lidah dengan langit-langit terbuka, baru dapat keluar huruf zal itu. Kemudian ismat, dia tertegah daripada segera terkeluar, ataupun cakap terbaliknya, dia tak keluar dengan segera. Tertegah. Memang tak boleh kita nak segerakan keluar. Kalau segera keluar tak menjadi. Kerana mahraj kita tidak menjadi. Maka kena patuh juga. Mahraj betul, sifat mesti betul juga. Jadi itulah pada siri ke-11 ini. Dan saya berharap sahabat-sahabat semua telah memahaminya. Dan sekiranya tidak faham, maka ulang, iaitu review video ini supaya lebih faham. Ataupun selalu diingat. Itu sebab setiap huruf saya akan menulis sifatnya yang memang ada. Dan sifat tu kadang sama antara satu huruf dengan satu huruf. Cuma perbezaan sedikit sama ada huruf itu kalah atau tidak. Dengan itu saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Dan selamat berjumpa ke siri yang ke-12 pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kita dalam siri yang ke-12. Iaitu dalam perbincangan kita berkenaan asas tajwid Al-Quran. Iaitu di mana kita bermula dengan mengenali dan menulis huruf hijaiyah, dan huruf yang ke-10 ialah huruf ra. Dan tidak buang masa, saya terus pergi kepada penerangan ataupun perbahasan kita tentang huruf ra, insya-Allah. Huruf yang ke-10 ialah huruf ra. Di sini huruf ra. Jadi saya ajar bagaimana menulis huruf ra. Kalau kita ada garisan, contoh ada garisan di sini, maka huruf ra ini akan bermula daripada atas garisan ini dan turun ke bawah dan terus melepaskan gitu. Itu adalah huruf ra, lebih kurang macam tu. Dan kita tulis ke atas mula. Itu tadi saya tunjuk bagaimana menulis ra, dan kita condongkan sikit ada kepala dia dan keluarkan gitu ekor dia. Baik. Ra ini mempunyai dua nama. Satu ra, yang kedua ra, dan mempunyai dua nama tadi. Satu ra dan satu ra. Dan kedua iaitu boleh bersambung dengan huruf sebelumnya sahaja. Boleh bersambung dengan huruf sebelumnya sahaja. Dan kemudian huruf ra tidak menerima titik. Itu sebab tidak ada tanda titik di ra. Kemudian yang paling penting yang saya bintangkan ni ialah mahraj huruf ra. Dia berlainan dengan huruf yang lain sebelum ini. Di mana hujung lidah dan belakangnya, hujung lidah kita dan belakangnya bertentangan. Maknanya kita bawa hujung lidah dan belakangnya bertentangan dengan gusi gigi kacip atas. Iaitu dia atas, maknanya terangkat sikit lah. Baik, kita perhatikan tengok bahawa lidah itu hujung dan bukan pangkal lidah, hujung dan belakangnya sedikit. Bukan pangkal. Bila cakap belakang tu maknanya hujung sedikit saja daripada hujung lidah itu. Belakang hujung lidah. Baik, kemudian dia bertentangan dengan gusi gigi kacip yang atas. Kita letak dia di sana. Barulah kita menyebut huruf ra. Ra iaitu ataupun ra. Iaitu bunyinya lebih besar.
Baik. Selepas kita tahu di mana kita nak keluarkan huruf tersebut, huruf ra tersebut, maka kita kena mengetahui sifat huruf ra ini. Sifat huruf ra ini cukup banyak, iaitu 7 sifat. Selalu kita pergi tengok 6 sifat. Alif ada berapa sifat, ba ada berapa sifat. Tak ada lebih daripada 6 sifat pun, yang melainkan yang ada qalqalah tu ada sampai 6 sifat. Baik. Yang ni ada 7 sifat. Cuba perhatikan sifat yang pertama, jahar, biasa kita dengar, iaitu nafas tertahan. Kemudian kedua, tawasud. Ini baru. Ini baru kita dengar yang ini, dalam huruf ra. Tawasud maksudnya suara tertahan antara syiddah dan rakhawah. Kita dah belajar apa tu syiddah dan rakhawah. Tetapi tawasud ini berada antara dua-duanya. Antara syiddah dan rakhawah. Sahabat-sahabat semua boleh semak apa itu syiddah, apa itu rakhawah. Jadi dia tengah-tengah, suaranya tertahan, antara syiddah dan rakhawah. Baik. Yang ketiganya, istifal. Ini kita dah biasa dengar dengan sifat-sifat yang pada huruf-huruf yang lain, iaitu pangkal lidah tidak terangkat. Yang tadi yang kita perhatikan bahawa kita membawa hujung lidah dan belakangnya, iaitu hujung lidah di sini, belakangnya bawa ke dalam bertentangan dengan gigi kacip, dengan kacip atas tu. Yang atas, bukan bawah, ni atas. Itulah lidah kita dan menyebut lepaskan ra. Bila kita lepaskan ra bunyinya. Baik. Kemudian kita pergi kepada sifat yang keempat, iaitu infitah. Iaitu antara lidah dengan langit-langit terbuka. Bila nak sebut tu ra, mana terbuka. Lidah kita dengan langit-langit tu terbuka. Baru keluar huruf ra. Dan kemudian yang kelima ialah izlaq. Izlaq iaitu mudah menyebutnya kerana keluar dari hujung lidah, dari hujung dan sebahagian dari dua bibir. Iaitu bila sebut huruf ra, dia keluar daripada hujung lidah, bergetar sikit, keluar daripada hujung lidah, kemudian dia membabitkan sebahagian daripada dua bibir kita, iaitu dua bibir atas dan bawah. Kerana kita tahu nanti sifatnya, iaitu yang keenam, inhiraf. Inhiraf iaitu melencong mahratnya ke mahrat yang lain. Iaitu bila sebut ra, dia pergi ke mahrat yang lain. Dan yang sifat yang ketujuh, yang terakhir, ialah sifat takrir, di mana hujung lidah bergetar. Itu sebab kita perhatikan dia membabitkan bibir, dua bibir masa izlaq tu. Bila kita membahaskan sifat izlaq, mudah menyebutnya kerana keluar dari hujung lidah dan sebahagian daripadanya dari dua bibir. Dia terlibatkan dengan hujung lidah dan juga dengan dua bibir. Maka dan yang ketujuh, dia bergetar. Jadi itulah sifat huruf ra. Jadi kena huruf ra ni dia special sikit. Dia banyak kemudian sifatnya banyak. Kemudian dia bila baris bawah dia lain bunyinya sikit, bila baris atas lain bunyinya. Nanti kita akan bincangkan kemudian insya-Allah. Baik, saya ulang, iaitu huruf yang ke-10, huruf ra atau ra, mempunyai dua nama, boleh bersama dengan huruf sebelumnya sahaja, tidak menerima titik, mahratnya hujung lidah dan belakangnya bertentangan dengan gusi gigi kacip atas. Kemudian tawasud, suara yang kedua, tawasud suara tertahan antara sifatnya itu jahar, nafas tertahan. Yang kedua, tawasud, suara tertahan antara syiddah dan rakhawah. Yang ketiga, istifal, iaitu pangkal lidah tidak terangkat masa menyebutnya. Kemudian infitah, antara lidah dengan langit-langit terbuka apabila menyebut huruf ra. Dan juga yang keenam, kita perhatikan yang kelima, izlaq. Izlaq yang kelima, mudah menyebutnya kerana keluar dari hujung lidah, daripada hujung dan sebahagian dari dua bibir. Ini yang kita baru dengar lah. Daripada huruf-huruf yang kita dah belajar, 9 huruf lain tidak ada izlaq. Juga takrir, iaitu inhiraf di sini. Inhiraf dulu, melencong. Ini pun baru juga kita dengar dalam huruf ra ini. Itu sifat inhiraf, melencong mahraj ke mahraj yang lain bila menyebut ra. Jadi dia menguasai dalam mulut kita tu. Takrir, hujung lidah bergetar. Itu sebab dia melencong pada mahraj yang lain kerana getaran tersebut, dan pergerakan lidah itu.
Dan saya rasa itu saja yang perlu kita fahami tentang huruf Ra. Dan selamat berjumpa lagi di siri yang lain. Mungkin kita rasa jemu belajar alif, ba, ta semua sampai 3. Jadi kena bersabar. Dalam hal ni kena bersabar kerana ini penting. Apabila kita dah tahu tentang sifat-sifat huruf itu dan mahrajnya, barulah kita boleh membaca Al-Quran dengan baik. Dan kemudian ada lagi hukum-hukum yang lain yang kita perlu belajar. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi.